Baik, selamat petang semua. Apa khabar semua? Saya harap anda masih sihat. Dan kepada pelajar Muslim, hari ini adalah hari ketujuh bagi bulan Ramadan. Dan lepas 1 minggu dah, so memang sangat cepat untuk kita lalukan masa. Jadi saya harap anda masih bertabah untuk menghadapi cabaran sepanjang bulan ini. Dan bagi pelajar bukan Islam, saya pun berharap juga anda masih mengikuti ulang kaji pelajaran semasa kita masih dalam musim PKP ini. Baik, hari ini kita nak tengok topik 2.2 iaitu graf gerakan. Okay, graf gerakan ni selalu pelajar tak faham dan keliru bila mereka nampak ada soalan berkaitan dengan graf. Mereka tak dapat bezakan. Okay, ada 3 jenis graf. Graf gerakan masa, sesaran masa, graf gerakan hal laju masa, graf gerakan pecutan masa. Okay, mereka tak dapat bezakan. So hari ini saya akan cuba selesaikan kekeliruan atau apa yang anda tak faham ni saya cuba selesaikan. Dan kita akan cuba tengok apakah kepentingan bila kita mencari kecerunan dan juga luas di bawah graf. Okey, kecerunan dan luas di bawah graf. Dan kita cuba bandingkan graf-graf ini, cuba study, mengkaji apakah jenis gerakan semasa daripada satu masa ke masa lain. Contohnya daripada A ke B, apakah jenis gerakan itu. Terakhir sekali kita akan tengok kepada soalan pasia. Okey, so ini adalah tujuan PDPC pada hari ini. Baik, so sebelum kita mula, sekejap. Okey, sebelum kita mula, saya nak kongsikan tentang semalam saya telah uploadkan jawapan. Okey, jawapan latihan tutorial bagi topik 2.1. Kalau anda boleh cek dalam Google Classroom, anda boleh nampak. Okey, ulang kaji pasia saya dah masukkan jawapan. Okey, jawapan dalam bentuk Word. Okey, dan ini adalah YouTube. Okey, YouTube link tentang tutorial yang kita dah bincang semalam. So untuk hari ini saya akan rakam juga. Dan untuk latihan-latihan lain, kalau untuk pelajar Form 4, saya dah masukkan dalam 2.0 daya dan gerakan 1, saya telah masukkan dalam latihan sini. Okay, latihan 2.1A, latihan 2.1B, latihan tambahan. Anda boleh cuba buat supaya anda faham. Okay, faham macam mana nak gunakan formula yang kita dah belajar semalam. Untuk pelajar Form 5, okay, pelajar Form 5, anda boleh terus tengok soalan pasia. Okay, di bawah ulang kaji pasia, saya dah uploadkan semua. Okay, sebab saya tak nak kelirukan Form 4 dengan Form 5. Kalau Form 4, latihan mereka memang dalam syllabus. Tetapi kalau Form 5, anda ada chapter 1, chapter 2 dan sebagainya kan. So, saya tak mahu kelirukan. So, saya letak dalam ulang kaji pasia. Okay, saya harap anda boleh cuba buat latihan 2.1A, latihan 2.1B dan sebagainya. Dan hari ini kita akan cuba tengok 2.2, graf gerakan. Dan saya akan gunakan bahan oleh Cikgu Khairul sebagai kongsian pengetahuan. Okay, sebenarnya graf ini senang saja. Okay, saya ajar kamu macam mana nak tangkap konsep dengan senang. Okay, so kita ada 3 jenis graf sebenarnya. Okay, 3 jenis graf. Graf pertama adalah graf sesaran melawan masa. Okay, sesaran masa. Okay, sesaran masa. Biasa kita sebut kalau graf Y lawan X kan. So graf Y melawan X. So kalau graf sesaran melawan masa, dekat paksi Y adalah sesaran dan paksi X adalah masa. Okay. Dan graf yang kedua adalah graf hal laju melawan masa. Okay, graf hal laju melawan masa di mana paksi Y adalah hal laju. Paksi X adalah masa. Dan biasanya untuk graf yang ketiga adalah graf pecutan masa. Okay, pecutan masa. Tapi jarang soalan akan keluar. Okay, graf pecutan masa.
kita akan lebih fokus pada graf sesaran masa dan juga graf hal laju masa. Baik, so apakah masuk bentuk-bentuk ini? Okay, ada yang pergi naik, ada yang kekal, ada yang lengkung. So macam mana kita nak tahu sebenarnya? Okay, sebenarnya senang saja. Kalau kita cuba tengok kepada aplikasi ini, okay, saya sharekan The Moving Man. Okay, The Moving Man. So, kita nampak, okay, orang ni dia tengah berada di kedudukan 0 meter. Semalam kita dah tahu kan, kedudukan dia adalah S, okay, huruf S. Dan bila saya bergerak ke kanan, so hal laju akan menjadi positif kan? V adalah positif. Kalau dia pergi ke kanan. Kalau dia pergi ke kiri, V adalah negatif kan? Okay, V adalah negatif kan? So, kita cuba run sekarang. Kalau sekarang saya cuba jadikan hal laju dia 1 meter per saat. Okay, 1 meter per saat. Dan saya cuba play sekarang. Okay, 1, 2, go. Okay, kita dapat nampak lelaki ini dia sedang bergerak ke kanan dengan 1 meter per saat. 1 meter per saat maksudnya setiap saat dia akan berjalan 1 meter. Oleh itu, selepas 10 saat, kalau kita cuba tengok 10 saat, saya akan pause. Kalau 10 saat, di mana dia berada. Okay, ready? Okay, so selepas 10 saat, dia berada di kedudukan 10 meter. So memang kita boleh straight dapat jawapan daripada formula ini kan, V sama dengan S bagi T kan. So V adalah 1 meter per saat. So S kita dah tahu. Masa adalah 10. Selepas 10 saat memang dapat 10 meter. Okay, very easy kan. Jadi kita tahu setiap saat ini dia berjalan dengan hal laju yang seragam. Kita dapat tengok gambar dekat sini. Okay, graf kat sini. Graf untuk hal laju masa. Okay, velocity time graph ini dia satu melintang. Okay, satu melintang kan. Okay, horizontal. Tapi kalau kita tengok okay, untuk kedudukan sesaran masa. So graf ini adalah sesaran masa. Bila kita ada graf sesaran masa, kita nampak dia punya graf adalah naik dengan straight kan? Naik dengan straight. So apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya dia sedang bergerak dengan hal laju seragam. Okay? So bentuk ini sebenarnya maksudnya dia dengan hal laju seragam. Okay? Satu garis yang lurus. Dan selepas 10 saat, okay, bila kita tengok point dekat sini, okay, sini kan? Sini adalah 10. Selepas 10 saat, dia sekarang berada di kedudukan 10 meter. Okay, 10 meter kan? Dan kalau sekarang saya ingin lelaki ini berhenti. Okay, berhenti. So saya cuba biar dia berhenti 5 saat. Okay, 5 saat. 2. Okay, 1, 2. Lama sangat. Okay, 3 saat lah. Okay. Kita buat 5 saat lah. Okay, 5 saat. Okay, lama. Okay, so selepas 5 saat, kita tengok dia punya graf macam mana. Okay, graf dia untuk kedudukan, dia masih berada di 10 meter kan, 10 meter. Oleh itu, kedudukan dia akan kekal pada tempat yang sama. Oleh itu, bila kita lukis graf, kita akan dapat horizontal. Okay, horizontal. Maksudnya dia tak bergerak. Ini adalah graf sesaran masa. Okay, mungkin saya cuba label lah, anda boleh faham. Okay, inilah graf sesaran masa. Okay, sesaran masa ST. Okay, ST ya. Dan ini adalah VT. Okay, VT graph. Okay, alright. So, apa yang berlaku pada hal laju masa? Kita nampak hal laju memang kosong kan. So, selepas 10 saat, dia akan turun menjadi kosong. Okay, kembali menjadi kosong. 0 meter per saat selama 5 saat. So, dekat sini sebenarnya 5 saat kan. Okay, 15. Okay, 15. Okay, dekat sini 15. Okay, dan sekarang saya cuba
jadikan lelaki ini pergi ke kiri. So bila saya mau dia pergi ke kiri, saya cuba buat contohnya saya buat negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, 1, 2, go. Okay, stop. Right. Okay, lebih kurang lah. So kita nampak bila dia bergerak ke kiri, maksudnya ke arah yang bertentangan kan, arah yang negatif kan. So apa yang berlaku kepada kedudukan sekarang? Kedudukan dia sekarang berkurang. Daripada tadi 10 meter kan, sekarang dia patah balik. Patah balik daripada 10 pergi 8, 6, 4, 2, 0. So bila dekat point sini, okay, dekat point sini adalah point di mana lelaki ini sedang berada di sini, di 0 meter. Maksudnya dia kembali ke tempat asal. Okay. Dan dia terus berjalan lagi, maksudnya kita ada negatif. Okay. Negatif bukan maksudnya dia hutang jarak, tak ada, bukan. Maksudnya dia adalah di sebelah kiri. Kalau 0 ni adalah titik mula, negatif semuanya adalah di sebelah kiri. Okay. Dan positif adalah di sebelah kanan. So dia akan sambung bergerak sampai ke point sini. Di sini adalah negatif 4.5 meter. Maksudnya dia sedang berada di 4.5 meter sebelah kiri daripada titik asal. Saya ulang, dia sedang berada di 4.5 meter sebelah kiri daripada tempat asal. Maksudnya titik mula dia. Okay, so kita tengok dia punya graf akan turun. Tetapi kalau untuk graf hal laju masa macam mana? Graf hal laju masa kita nampak dia akan turun, terus drop kepada negatif 3. Dan dia akan kekal negatif 3 selama lebih kurang 5 saat lah. Okay, 5 saat. Oleh itu kita nampak bahawa kalau graf secara masa, kalau graf pertama ini, dia naik. Maksudnya dia punya hal laju seragam kan, pergi ke kanan. So kita boleh kata dia punya hal laju adalah positif. Hal laju dia positif kan. Positif maksud dia pergi ke kanan. Okay, pergi ke arah kanan. Dan bila graf secara masa, dia punya graf adalah melintang, kekal. Okay, kekal, tak ada naik, tak ada turun. Kita boleh panggil dia punya hal laju adalah kosong. Okay, hal laju kosong. Maksudnya dia tidak bergerak. Dia tak bergerak langsung. Dan kalau dia punya graf turun, kalau graf dia turun, maksudnya dia sedang bergerak ke arah negatif. Okay, arah negatif iaitu arah dia ke kiri. Ke kiri. So anda nampakkan bentuk dia. Kalau secara masa pergi ke atas, dia adalah ke arah positif. Pergi ke bawah, arah negatif. Kalau kekal, dia tidak bergerak. Oleh itu kita nampak, kita boleh fokus kepada V. Okay. Bila kita nampak dia punya graf naik, turun, kekal, semua ini adalah berkaitan dengan V. Dan V ini sebenarnya adalah kecerunan. Kalau kita cuba tengok graf ST, anda dah belajar kan? Okay, kalau saya nak cari kecerunan dalam matematik kan? Okay, kecerunan formula dia adalah M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 kan? So, katakan saya ada graf macam ni kan? Di sini saya ada X1, Y1. X2, Y2. So, saya cari kecerunan dia. Okay, kecerunan. Saya dapat positif kan sebab dia naik kan. So, kita tengok formula M sama dengan M Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Y ini sebenarnya di mana? Dipaksi Y kan? Sini kan? Dan X sebenarnya dipaksi X. Oleh itu, kalau kita cuba carikan kecerunan untuk graf ST. So, kalau M sama dengan, kita tak guna Y, kita guna S2 tolak S1 bagi T2 tolak T1. Dan sebenarnya, ini adalah perbezaan sasaran kan? So, kita boleh tulis saja S. Dan bawah ini adalah perbezaan masa kan? Ataupun jumlah masa yang diambil kan? So, adalah T. So, apakah formula yang berkaitan dengan S bagi T? Kalau belajar daripada semalam, kita tahu V sama dengan S bagi T.
That's why kalau kita guna kecerunan, kita boleh tentukan hal laju. Okay, hal laju. Oleh itu, untuk graf sesaran masa, kecerunan sebenarnya dia adalah hal laju. Okay, kecerunan sebenarnya adalah hal laju. Okay, faham, clear? Right? So, bila kita nampak graf sesaran masa, okay, apa yang anda kena buat adalah, okay, first, dah kena pasti ST graph kan? Okay, terus tulis positif kat sini, positif. Dan tulis negatif kat sini. Dan tulis kosong. Okay, bila naik, positif. Bila turun, negatif. Bila kekal, kosong. Okay, kosong. Dan kita tahu kecerunan adalah V. Okay, V sama dengan positif. Dan sini V sama dengan negatif. Dan sini V adalah kosong. Okay, just do like that. So, anda boleh tahu, kalau saya ada titik, saya bagikan titik, ini adalah AB. Okay, AB, C, D. Okay, katakan A ke B adalah 10 saat. Okay, 10 saat. So, kita boleh carikan hal laju melalui kecerunan. So, V sama dengan, kalau dekat sini adalah kosong, kosong. Dan sini adalah berapa? Contohnya 10, 10. So, 10 tolak kosong bagi 10 tolak kosong, kita dapat 1 meter per saat. Okay, ini adalah hal laju daripada A ke B. Kalau untuk B ke C, V sama dengan, kalau dekat sini contohnya adalah 15, 10. Okay, 15, 10. So, 10 tolak 10 bagi 15 tolak 10. So, kita tahu 10 tolak 10 memang kosong kan? So, kita dapat hal laju dia 0 meter per saat. Okay. Dan untuk CD, katakan D ini, point dia adalah, kalau kita nak senang lah, negatif 5. Okay, negatif 5 adalah Y. Dan untuk X adalah 20. Okay, contohlah 20, negatif 5. Carikan kecerunan dia. Okay. So, V sama dengan negatif 5 tolak 10 bahagi, yang ni adalah 20 kan? 20 tolak 15. So, jawapan saya dapat negatif 15 bagi 5. Jawapan adalah negatif 3 meter per saat. So, negatif ni maksudnya dia sedang bergerak ke sebelah kiri. Bergerak ke kiri. Okay, so faham tak bentuk sesaran masa? Okay, boleh? So, ini adalah berkaitan dengan hal laju seragam dan juga hal laju sifar. Hal laju sifar maksudnya dia adalah pegun. Okay, pegun. Masih ingat tak semalam kita ada 4 jenis gerakan kan? Pertama adalah V adalah seragam. Hal laju seragam. Dan kedua, V adalah kosong. Okay, pegun. Pegun. So, kita dah cover pegun dengan seragam kan? So, yang ketiga, pecutan dengan yang pecutan, kita akan tengok pada situasi yang seterusnya. Kalau untuk graf hal laju masa, anda boleh nampak. Kalau V dia adalah kosong, so memang kita tengok graf dia memang V. V kosong, so kita terus lukis pada kosong saja. Okay, kosong ini. Kalau kita nampak dia punya hal laju adalah 1, kita lukis dekat 1 saja. Kalau dia punya hal laju adalah negatif 3, so kita lukis pada negatif 3 saja. Okay, so very easy ya. Jadi kita nampak sekarang kembali kepada modul tadi. Okay, you can see now untuk sesaran masa daripada A ke B, dia adalah hal laju seragam. Kecerunan dia adalah positif. Dan B ke C, kecerunan adalah sifar. So hal laju adalah sifar. Objek tidak bergerak. Dan untuk C ke D, hal laju seragam. Okay, seragam maksudnya dia tidak berubah, tetapi negatif. Contohnya V sama dengan negatif 3 kan. So objek dia bergerak ke arah yang berlawanan. Objek bergerak ke arah yang berlawanan. Okay, alright. So ini adalah graf sesaran masa. Okay, boleh So kita dah settle graf sesaran masa. Nanti saya akan terangkan untuk yang ada lengkung-lengkung ini. Okay. Right. Sekarang kita tengok kepada graf hal laju masa.
kita dah cover tadi tentang graf secara masa, dua jenis gerakan, pegun dan juga hal laju seragam. Dan sekarang kita cuba tengok kalau dia pecut. Okay, kalau dia pecut kan, sekarang dia hal laju dia tidak kekal, dia akan berubah. Alright. So sama, dia berada di 0 meter. Dan sekarang saya jadikan dia punya hal laju adalah contohnya 1 meter per saat kuasa 2. Apa maksud pecutan 1 meter per saat? That means kalau kita tengok graf, okay, 1, 2, go. Okay, show the vector. Okay, 4 saat. Alright. Baik, so tadi hal laju saya adalah kosong kan? Tadi nampak tak? Hal laju adalah kosong. Bila saya letakkan pecutan adalah 1 meter per saat kuasa 2. Apa maksud dia sebenarnya? Maksudnya setiap saat dia akan tambah 1 meter per saat. Okay, kita ulang semula. Okay, 1 meter per saat kuasa 2. Okay, cuba tengok bila dah 1 saat, apa yang terjadi. Okay. Alright, dah. Okay, so nampak selepas 1 saat, tadi hal laju awal adalah kosong. Kosong kan? Selepas 1 saat, hal laju dia sekarang menjadi 1 meter per saat. Itu maksudnya pecutan. Pecutan maksudnya kita tambahkan hal laju dia. Okay. Dan kalau kita cuba teruskan, okay, selepas 2 saat. Okay, lebih kurang 2 lah. Okay. So saat kedua, lepas 1 saat lagi, dia akan menjadi 2 meter per saat. Okay, 2 meter per saat. Okay. Lepas tu, kalau dah 3 saat, dia akan tambah lagi 1 meter per saat. So setiap saat dia akan tambah hal laju dia. 1 meter per saat, 1 meter per saat. So dia akan semakin cepat. Okay, itu adalah pecutan. Baik. So sekarang kita tengok kepada graf. Okay, graf dia, apa maksud dia sebenarnya? Okay. Kita nampak kalau untuk graf secara masa. Okay, saya cuba zoomkan. Okay, kita nampak tadi kita belajar hal laju seragam dia adalah straight line kan, garis lurus. Tapi sekarang dia ada lengkung. Okay, kenapa lengkung? Kita tahu bahawa kalau untuk carikan kecerunan graf, okay, kecerunan graf, so V adalah kecerunan kan, dan V ini adalah positif. Okay, positif kan, maksudnya dia sedang bergerak ke depan kan. Tetapi dia bergerak ke depan dengan hal laju yang tidak seragam. Kalau seragam dia adalah straight line kan, tapi dia sekarang semakin cerun ke semakin tak cerun? Saya tanya. Kalau macam ni dia semakin cerun ke tak cerun? Okay. Anda boleh guna pembaris. Okay. Cuba buat garisan. Okay. Kalau dekat titik sini, okay, dia punya tangent. Okay, kita panggil tangent. Dan kita nampak kalau dekat sini dia punya tangent adalah macam ini. Okay. Kita nampak dia punya kecerunan sebenarnya semakin tinggi. Daripada mula-mula dia naik dengan perlahan. Dan sekarang dia naik dengan semakin cepat. Bila kita cuba teruskan, kita nampak dia punya graf semakin cerun. Okay, semakin cerun. So nampaklah dia punya graf semakin cerun. Maksudnya anda semakin susah untuk mendaki gunung ini. Kan? Semakin susah. Oleh itu, kalau dia punya graf adalah lengkung macam ini. Okay. Lengkung daripada mula-mula sikit, kemudian semakin ke atas. So, maksudnya ini adalah pecutan. Okay, pecutan. Kenapa pecutan? Sebab hal laju dia semakin bertambah. Okay, hal laju dia semakin bertambah. Semakin bertambah dengan lebih cepat. Okay, clear? Dan kalau kita cuba tengok graf hal laju masa. Okay, graf hal laju masa. Kita nampak mula-mula dia punya hal laju adalah kosong. Selepas 1 saat dia akan menjadi 1. Kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 dan sebagainya kan. Okey. Nanti saya akan terangkan bentuk hal laju masa. Okey, bentuk graf hal laju masa.
So untuk graf sesara masa ini kita nampak kalau pecutan dia punya graf adalah lengkung. Okay, lengkung dengan semakin cerun. Okay, alright. Dan sekarang kalau tiba-tiba saya jadikan dia punya halaju menjadi kosong. Okay, menjadi kosong. Tetapi dia punya halaju kekal. Okay, kekal contohnya 4 lah. Okay, 4. Okay. Tadi nilai ni berapa? Okay, saya reset lah. Reset saja. Okay. Alright. Okay, kalau ada soalan boleh tanya ya. Okay, tadi mula-mula dia 1 meter besar pasal tu kan. Okay. Let's go. Okay, dah. Okay, seterusnya saya mau dia punya pecutan kosong. Okay, kosong. Okay, kosong dan saya mau dia punya halaju kekal. Kekal sama. Okay, kekal sama dan kita tengok apa yang terjadi ya. Saya cuba zoomkan sikit supaya anda nampak. Okay, right. Right, 1, 2, go. So pecutan dia kosong maksudnya sekarang dia selepas pecut dia akan tukar halaju seragam. Dia nampak dia punya graf macam mana Okay, saya buat satu kali dekat sini lah. Okay, supaya anda nampak dia punya beza. Okay. Okay. Okay, so let's see the difference Okay, now. Okay, nampak tak? Sekarang apa yang berlaku adalah untuk graf sesara masa, bila halaju seragam, yang ni dia adalah straight line. Okay, garis lurus. Okay, garis lurus. Kalau untuk graf halaju masa, dia punya halaju sekarang kekal kan? So dia punya graf akan menjadi melintang. Okay, melintang. Dan pecutan dia memang kosong, dia akan drop terus menjadi kosong. Okay, tadi pecutan dia satu kan? Kemudian tak ada pecutan, dia halaju seragam kan? Dia akan drop menjadi kosong. Okay, kosong. Saya teruskan. Okay, teruskan. Okay, dan sekarang saya cuba buat ni pecutan. Saya cuba buat negatif dekat sini. Okay, negatif 1. Okay, kita tengok apa yang berlaku bila negatif 1. Okay, bila negatif 1 apa yang berlaku. Okay, 1, 2, go. Okay, right. So kita consider sahaja gerakan ke depan. Okay, kita tak mahu tengok dia pergi ke belakang dulu. Okay, kita tengok bila dia bergerak ke depan. Okay, ke depan Alright. So kalau daripada tadi dia memang straight kan? Okay, dekat sini dia straight kan? Okay, halaju dia seragam. Tapi bila saya letak negatif 1 meter per saat kuasa 2, apa yang berlaku kepada graf macam ni? Graf sesara masa. Tadi kita nampak dia punya graf adalah okay, mula-mula macam ni kan? Okay, macam ini. Kemudian halaju seragam dia akan straight. Dan akhirnya anda nampak dia semakin cerun ke semakin tak cerun? Semakin tak cerun kan? Sebab nampak dia semakin rata kan? So sekarang dia punya graf adalah macam ini. Okay. So kalau saya cuba lukiskan dengan zoom besar, dia punya graf lebih kurang macam ini. Okay, macam ini. So bila macam ni, apa yang berlaku adalah dia mengalami nia pecutan. Okay, nia pecutan. Okay, deceleration. Nah, kita nampak kalau graf halaju masa. Halaju sekarang drop. Okay, drop daripada tadi 1 lebih meter per saat kan. Sekarang dia drop kepada kosong. Kat sini kosong. So, apa maksud dia? Maksudnya halaju sudah berkurang. Kalau kita cuba tengok graf pecutan masa. Okay, pecutan memang jadi negatif kan. So, dekat sini dia terus drop menjadi negatif. Pertama, kita ada pecutan. Kedua, halaju seragam. Ketiga, nia pecutan. Okay, so anda nampak beza dia. Kalau dia punya graf sesara masa adalah lengkung. Okay, lengkung. Kalau macam lengkung macam ini, itu
itu adalah pecutan. Okey, pecutan. Okey, acceleration. Kalau dia lengkung macam ini, okey, dia adalah niat pecutan. Okey, boleh faham? Okey, boleh faham ah? So, kalau kita cuba tengok graf hal laju masa, dan saya nak terangkan bentuk dia sekarang. Kalau kita tengok kecerunan, okay, kecerunan untuk graf hal laju masa, dan kita tengok kepada bentuk, saya tulis A, B, C dan D. Kalau untuk AB, apa yang berlaku? Kita tahu dia memang pecut kan? Okay, pecut. So, graf VT kan, kita cuba carikan kecerunan dia. Dia adalah V tolak U bagi T. Okay, V tolak U bagi T. Kenapa dapat formula ini? Kalau kita tengok M sama dengan, sekarang kita tak guna Y2 kan, kita guna V2. V2 tolak V1 bagi T2 tolak T1. Dan V2 tolak V1 ini sebenarnya adalah hal laju akhir dan hal laju awal kan. Kita gunakan simbol V tolak U. Dan T sebenarnya adalah masa. That's why kecerunan ini sebenarnya adalah pecutan. Okay, pecutan. So A, kita tulis A positif. Okay, A positif. Sini A negatif. Dan sini A adalah kosong. A kosong maksudnya dia tidak pecut. Hal laju dia masih sama, kekal. Tidak berubah. Okay, faham tak? Bentuk untuk graf hal laju masa. Okay. Kalau tadi graf dia untuk sesaran masa, kalau bentuk dia macam ini kan, apa maksud dia? Maksudnya V. Okay. V positif, V negatif, atau V kosong dan V negatif. Kalau untuk hal laju masa, dia punya graf kecerunan adalah pecutan. Okay, itu adalah perbezaan dia. Okay, the difference. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Saya cuba tunjukkan kita punya modul untuk penerangan. Modul saya dekat mana? Bukan sini, sorry. Modul dekat this one. Okay, so kita nampak bahawa okay, so untuk hal laju masa, kalau AB dia pecutan, kalau CD dia adalah niat pecutan, kalau BC dia adalah pecutan sifar. Okay, sebab kita tengok hal laju masa dia punya kecerunan adalah A sama dengan V tolak U bagi T. So ni A adalah positif. Okay, A adalah negatif. Dan sini A adalah kosong. Okay, so fahamkan dua jenis graf ini dengan bentuk dia. Okay, right? Boleh? Dan kita tengok balik kepada sesaran masa tadi. Okay, tadi kita dah cover untuk bentuk macam ini kan. Okay, kalau sesaran masa lengkung dia macam ini, kita nampak kecerunan dia semakin bertambah. Oleh itu dia adalah pecutan. Okay, pecutan. Dan kalau untuk graf dia macam ini, okay, semakin rata kan, semakin rata. So hal laju dia semakin berkurang. So dia niat pecutan. Okay, niat pecutan. So hal laju semakin berkurang. Okay, tetapi kedua-dua graf ini arah dia masih positif. Sebab dia masih naik kan? Dia masih naik kan? Cuma naik dengan cepat atau lambat. Okay, faham tak? Dia naik dengan cepat atau lambat saja. Kita tahu kalau graf sesaran masa dia naik, maksudnya V adalah positif kan? Maksudnya dia sedang bergerak ke kanan. Tetapi bergerak dengan macam mana? Bergerak dengan sangat cepat, semakin cepat, atau bergerak dengan semakin perlahan. Itu maksud dia. Okey? Dan selepas itu, saya nak tunjuk ada dua jenis graf lagi. Okey? Kita ada graf macam ini. Okey, macam ini. Dan juga graf macam ini. Okey? So, kalau untuk graf sesaran masa, kita nampak dia turun kan? Tapi dia turun dengan macam mana? Kalau dia turun, maksudnya V adalah negatif. V
B negatif maksudnya dia sedang bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri. Tetapi bergerak ke kiri dengan hal laju macam mana? Semakin cepat ke semakin lambat? Okey. Marilah kita tengok sekarang macam mana dia punya situasi. Okey, situasi ketiga. Situasi ketiga. Okey, I reset now. Dan sekarang saya ubahkan dia pergi ke sebelah kiri. Okey, ke sebelah kiri ya. Alright. So contohnya saya letak negatif 1. Okey, negatif 1. Okey, so 1, 2, go. Okey. Alright. So bila kita pergi ke kiri, kita nampak dia akan turun kan. Okey, mungkin saya cuba buat daripada sini kan. Okey, buat daripada 10 meter. Okey, mungkin lebih senang. Okey. Alright. So bila kita dapat ni pecutan Okey, ni pecutan. Okay, so I try to zoom. Let you see. Okay, just a minute. Okay, zoom so that you can see. Okay, bila kita ada ni pecutan, so kita nampak hal laju dia macam mana. Okay, kalau hal laju dia adalah kosong. Okay, dan sekarang dia bergerak ke arah kiri kan. Okay, sebelah kiri. Kita nampak hal laju dia semakin apa? Kalau dari segi nilai, dia punya hal laju semakin cepat kan? Okay, semakin cepat. Sebab dia punya nilai semakin besar. Tapi dia dalam arah negatif. Okay, negatif 1 dengan negatif 5. Siapa lebih cepat? Negatif 5. Okay, sebab apa? Sebab 5 ini dia menunjukkan berapa kuantiti, berapa nilai dia. Tapi negatif ini dia tunjukkan arah saja. Okay, arah saja. So negatif 1 meter per saat dengan negatif 5 meter per saat, of course 5 lagi cepat. Okay, 5 lagi cepat. So bila kita tengok kepada graf secara masa, okay, dia akan turun macam ini. Okay, mula-mula rata dan akhir sekali kita nampak dia kecerungan semakin serong. Kan? Dia semakin cerungan. Macam kalau kita lompat daripada atas ke bawah. Okay, dia akan semakin cepat bila kita macam ini. Kan? Oleh itu, kalau dia punya graf macam ini, hal laju dia ke negatif. Maksudnya dia sedang bergerak ke kiri. Okay, bergerak ke kiri, tetapi dia mengalami pecutan. Okay, mengalami pecutan. Okay, mengalami pecutan. Macam mana saya nak tahu dia ada pecutan ke tidak? Saya tengok kepada dia punya cerun. Dia semakin cerun ke tak cerun? Semakin rata ke semakin curam? Semakin cerun kan? Kalau semakin cerun, dia pecutan dia semakin bertambah. Okay, bertambah. That means dia akan semakin cepat. Okay, dia akan semakin cepat. Okay, dan kalau saya cuba sambung, okay, saya cuba sambung dengan contohnya. Saya kekal, okay, saya buat macam ini. Okay, so anda nampak kita punya bentuk adalah macam ini kan? Okay, macam ini kan? So apa maksudnya sebenarnya? Maksudnya kita nampak dia semakin perlahan. Kalau kita cuba tengok hal laju masa dia punya graf, hal laju dia semakin turun sampai nak menjadi kosong kan? Okay, nak menjadi kosong. Kalau saya cuba sambung balik, sambung, okay. Right, nampak tak? Dia dah menjadi kosong. Maksudnya dia punya hal laju dia semakin berkurang. Hal laju semakin berkurang. So bentuk dia akan macam ini. Okay. Mula-mula dia sangat cepat kan, sangat cerun. Akhirnya semakin ke rata, semakin rata kan. Mula-mula, so sama juga dia bergerak ke kiri, negatif kan. Tetapi dia sekarang dia adalah
niar pecutan. Okey, niar pecutan. Sebab dia semakin perlahan. Okey, semakin perlahan. Right? Okey, kenapa saya letak sini pecutan -1 dengan 1? Kenapa terbalik? Sebab tadi saya nak jadikan dia bergerak ke kiri. Okey, so ini boleh abaikan sebenarnya. Tak payah tengok. Okey, tapi saya nak anda fokuskan graf laju masa dan juga sesaran masa. Oleh itu, kita nampak bahawa kalau bentuk bentuk untuk graf graf macam ini. Yang turun punya. Okey, yang ini. Kalau graf dia turun macam ini, nampak dia sebenarnya dia bergerak ke bukan ni hal laju, sorry. Sesaran masa dia tak ada kan? Okey, tak apa. So tadi saya tunjukkan kalau dia punya sesaran macam ni kan, maksudnya dia semakin cepat. Kalau dia punya bentuk macam ini, maksudnya semakin perlahan. Okey, tetapi arah dia masih ke kiri, ke negatif. Okey, ke negatif. Okey, right? So kita dah settle untuk bentuk. Okey, dah settle untuk bentuk. Dan akhir sekali saya nak terangkan tentang luas. Okey, luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Okey, so kita dah settle yang ini hal laju seragam. Okey, objek pegun. Okey, laju bertambah, berkurang, semuanya dah settle. Okey. So, last kali adalah luas. Okey, kalau kita cuba tengok kepada luas untuk graf hal laju masa. Okey, dia punya graf mesti hal laju masa. Okey, hal laju masa. So, hal laju masa, kalau kita tengok segi empat ini, V darab T sama dengan apa? Kita tahu V sama dengan S bagi T kan? So, kalau V darab T, kita dapat S. Oleh itu, kalau kita cuba carikan luas di bawah graf, segi 4 ini atau segi 3 ini, kita dapat nilai sesaran. Okey, nilai sesaran. So, luas di bawah graf VT sebenarnya adalah sesaran objek. Contohnya kalau 10 meter per saat. Okey, 10 meter per saat, ini adalah 10 saat. Okey, hal laju saya 10 meter per saat dan saya bergerak selama 10 saat. So, berapa sesaran saya? Of course, 100 kan? Saya guna 10 darab 10 saja. Dapat 100. Macam saya dapat? Saya darab saja. Saya cari melalui luas di bawah graf. Okey, alright. Satu lagi saya nak terangkan bahawa adalah kalau untuk graf VT, okey, kalau dia punya graf adalah macam ini. Okey, graf dia macam ni kan, segitiga macam ni kan. Kita ada A, B, C, D, E kan. Satu segitiga adalah di atas paksi. Satu segitiga adalah di bawah paksi. Kita boleh buat segitiga pertama, segitiga kedua kan. Okey, soalan kalau dia tanya jarak. Okey, jarak maksudnya kita cuba tambahkan berapa luas untuk segitiga 1 tambah luas untuk segitiga 2. Okey, itu adalah jarak. Okey, jarak. Tetapi kalau soalan tanya sesaran, okey, soalan tanya sesaran, kita tak boleh tambah, kita kena tolak. Kita kena carikan segala luas permukaan yang di atas paksi. Okey, tolak dengan segala luas permukaan di bawah paksi. So, 1 tolak 2. Okey, 1 tolak 2. Kenapa? Sebab kalau untuk bahagian atas ini, okey, semua V adalah positif kan? Maksudnya, semua ini daripada masa contohnya 0 saat ke 10 saat, dia bergerak ke kanan. Okey, dia bergerak ke kanan. Tetapi selepas 10 saat hingga contohnya 15 saat ni, dia punya hal laju adalah negatif. Okey, negatif kan, semua negatif. So bila hal laju negatif, dia bergerak ke kiri. Kalau katakan saya ada bola, okey, mula-mula 0 saat ke 10 saat. Bola berguling sampai ke kanan. Selepas 10 saat, dia akan berguling balik ke kiri. Akhirnya bola akan terjadi ke sini. So, kalau jarak kita akan ambil jumlah jarak daripada A ke B ke C, kemudian C ke D ke E. Kan?
So A, B, C, D, E. Semua jarak 1 dan 2 kita tambah kan. Tetapi kalau sasaran, kita guna 1 tolak 2. Akhirnya kita dapat hasil ini. Okay, faham tak? So ini adalah tips untuk kita selesaikan luas di bawah graf. Okay, luas di bawah graf. Okay. Katakanlah kalau soalan dia keluar tentang graf pecutan masa. Okay. Kalau memang keluar, memang nasib kamu lah. Tetapi anda pun jangan keliru, jangan rasa panik. Okay. So, kalau pecutan masa, kalau dia punya graf macam ini, 10, 3, apa maksudnya sebenarnya? Okay, maksud dia, kalau dia punya A darab T sebenarnya adalah apa? Okay. Dia sebenarnya adalah hal laju. Okay, sebenarnya adalah hal laju. Okay. So, biasanya contohnya kalau saya ada soalan, okay, saya ada soalan macam ini. Okay, selepas 10 saat, okay, contohnya U adalah kosong. Berapakah hal laju akhir selepas 10 saat? Okay, so jangan keliru atau panik bila anda nampak soalan macam ini. Okay, so kita tahu formula V sama dengan U tambah AT kan. Daripada information graph, kita nampak A adalah 3. Okay, A adalah 3. Dan T adalah 10. U adalah kosong. So, kita boleh carikan V. Okay, V sama dengan 0 tambah 3 darab 10. So, kita dapat 30 meter per saat. Maksudnya selepas 10 saat, hal laju akan mencapai 30 meter per saat. Okay, ada soalan pasir macam ini kalau saya tak silap. Okay. Tapi jangan risau sebab kita boleh baca information daripada graf. Okay, so ada soalan tak? Ini adalah tentang graf. Okay, graf gerakan. Okay, so saya harap anda boleh faham untuk bentuk dia. Okay, so tips dia, kita tengok bentuk ST, tuliskan positif, negatif, kosong. Graf ST, so hal laju. Kecuali adalah hal laju. Terus tulis saja. Okay, V adalah positif, V adalah negatif, V adalah kosong. Ini hal laju dia positif. Ini hal laju negatif. Ini hal laju kosong. Maksudnya hal laju seragam ke arah positif. Ini hal laju seragam ke arah negatif atau ke arah kiri. Ini hal laju kosong. Maksudnya pegun, tidak bergerak. Okay. Dan kalau untuk graf hal laju masa, this one, tuliskan. Okay. A positif, A negatif, A kosong. Kalau A positif maksudnya dia pecut. So hal laju akan bertambah. A negatif maksudnya hal laju berkurang. Okay. Yang pecutan. A kosong adalah hal laju seragam. Okay, hal laju seragam. Faham tak bentuk ni? Okay. Right. Kalau tak ada soalan, kita cuba tengok kepada soalan pasir. Okay, soalan pasir. Soalan pasir ni saya telah upload dalam Google Classroom. Anda boleh cuba download dan cuba buat. Okay, kita boleh bincangkan soalan dengan semua sekali dengan sama-sama. Okay. Right. Ada soalan tak? Ada orang nak tanya soalan tak? Okay, kalau soalan boleh type kat sini ya. Okay, you can type your question here. Right. Okay. Right. So kita sambung kepada soalan pasir. Okay. So soalan pasir daripada 2011 hingga 2018. Okay. Apabila saya cuba cari, saya nampak sebenarnya dia jarang tanya soalan dalam paper tu. Okay. Tetapi kita tak boleh cakap, oh dia tak akan tanya. Bukan. Okay. Dalam 8 tahun ini, dia hanya tanya dalam tahun 2018. Okay. That means dia jarang keluar. Tetapi mungkin dia dah lama tak keluar, dia akan tanya juga. So SPM tahun ini tak tahu. Mungkin dia akan tanya. Oleh itu, make sure you understand. Okay, the shape. Alright, kita tengok kepada soalan objektif. Ajar 8 menunjukkan graf hal laju masa bagi gerakan suatu graf.
kereta mainan. Okey, halaju masa kan. Alright, so apa yang kita buat? First, halaju masa kecurunan adalah A. So ini A dia adalah kosong. Yang ini A adalah negatif. Ini A adalah kosong. Segala dia melintang maksudnya kosong. Yang ini A adalah negatif. Maksudnya dia adalah niat pecutan. Okey, faham? Alright. Dan soalan tanya, berapakah sasaran? Kalau untuk graf halaju masa, untuk cari sasaran, kita carikan luas. Okey, carikan luas permukaan. Okey, luas permukaan. So, kita tak payah tengok pecutan. Right? So, kita nak carikan dia punya luas sini dan juga luas. Jangan ambil sini ya, salah tau. Kita kena selalu sentuh kepada paksi T. Okay, paksi T ni. Okay, right. Kalau tadi saya katakan, untuk jarak kita tambahkan A dengan B. Tapi kalau untuk sasaran kita A tolak B. Okay, sasaran. So, kirakan luas permukaan untuk A berapa sebenarnya. Kalau anda lupa formula untuk luas trapezium, sebenarnya anda boleh pecah pada 2. Okay, pecah pada 2. Pecah pada segi 4 dan segi 3. So, yang ini sebenarnya adalah 30 darab 2 adalah 60. Yang ini adalah 1 darab 30 darab separuh, dapat 15. Okay, so A sebenarnya adalah 75. Untuk B, kita dapat 1/2 darab 30 darab 6 tolak 4 adalah 2. So, dapat 30. So, jawapan adalah 75 tolak 30 dapat 45 meter. Okey, jawapan adalah 45 meter. Kalau soalan tanya jarak, so 75 tambah 30. Jawapan adalah 105 meter. Okey. Okay, ini adalah tahun 2011. Right. Okay, soalan 2012, soalan 9 ya. Kerajaan 5 menunjukkan graf halaju masa sebuah bas yang membawa penumpang. Selepas 10 minit, pemandu bas menekan pedal brake untuk menghentikan bas. Okay, so graf halaju masa. Anda mesti tahu. Ini adalah A adalah positif. Ini A adalah negatif. Okey, tulis dulu. Okey, tulis dulu. Tak kisah soalan tanya macam mana, anda tulis saja. Okey. So, berapakah halaju penumpang sebaik sahaja brake ditekan? So, anda tahu, bila dia bertambah halaju, brake tekan maksudnya dia akan kurang halaju kan? V akan menjadi kurang kan? So, di mana dia brake akan ditekan? Sini. Okey, point sini halaju akan semakin kurang daripada 6 ke 0. So, okey, so kita nampak halaju adalah 6. Okey, 6 meter per saat. Okey, 6 meter per saat. Okey, kalau cikgu nak tanya di manakah penumpang di manakah penumpang ataupun bas berada semasa sebaik sahaja brake ditekan. Okey, di manakah penumpang dan bas berada sebaik sahaja brake ditekan? Maksudnya anda kena cari S kan? Okey, S. Okey, jangan panik kan? Kita tengok masa T adalah daripada graf anda boleh baca masa T adalah 10 minit. Tukar kepada saat. Okey, 600 saat. Dan apa lagi yang you nak? Okey, U. Mula-mula halaju awal adalah 0. Dan halaju akhir adalah 6. V adalah 6. So, carikan S. Macam nak cari? Tengok formula kan? Okey, S sama dengan 1/2 U tambah V T. Okey. S sama dengan 1/2 bracket U tambah V T.
T. 1/2, U adalah 0, V adalah 6, T adalah 600. So jawapan dapat 1800 meter. Okay, 1800 meter. Okay, so ini adalah jawapan. Soalan kadang-kadang dia bagi graf. Anda kena cari information, maklumat daripada graf. Okay, boleh? Okay, saya cuba tunjukkan formula contoh soalan pasia untuk 2011 . Okay, saya nak tunjukkan formula. Okay, so formula ni lah formula sheet. Okay, anda boleh nampak kan? Okay, formula pertama, kedua, ketiga memang dah bagi. Okay, satu lagi formula yang missing adalah formula tadi yang saya tulis. S sama dengan 1/2 U tambah V T. Okay, formula ni tak bagi. Tapi anda boleh buat macam mana sebenarnya? Okay, anda boleh gantikan 1 ke dalam 3 untuk dapatkan formula ini. Okay, I prove to you how to get this formula. Okay, S sama dengan UT tambah separuh. Okay, A sekarang saya tak mahu guna A, saya guna alfabet daripada 1, formula daripada 1. V tolak U bagi T. Okay, ni dah ganti dengan A kan. Lepas tu T kuasa 2. Dan saya cuba selesaikan UT tambah separuh. Okay, sebenarnya saya boleh potongkan. T, ini T square menjadi T. Okay, separuh VT tolak separuh UT. So, cuba selesaikan atau ringkaskan separuh UT tambah separuh VT. Dan sebenarnya kalau kita cuba faktorkan, kita dapat separuh U tambah V T. Okay, nampak tak? Saya dapat formula keempat ini daripada substitution of first formula into the third formula. Okay, alright. So jangan risau Kalau anda dah lupa, anda boleh masukkan A ke dalam S. Okay, ingat hari ini saya dah terangkan. Okay, so dalam exam anda boleh ingat apa yang saya dah sharekan hari ini. Okay, alright. So ini formula sheet lah, saya boleh tunjuk saja. Okay, boleh tengok. Okay, kita dah belajar momentum, F sama dengan MA. Okay, tenaga kinetik ini untuk pelajar form 4 belum belajar lagi. Okay, tekanan semua ini pun belum belajar. Kita pun dah belajar pressure Haber, Q sama MC theta, Q sama dengan ML. PT bagi T, ini adalah hukum gas kan. Okay, so nampak formula kan. Dan G adalah 10. Kalau soalan bagi 10, kita guna 10. Kalau guna 9.8, kita guna 9.8. Okay, right, kembali kepada exercise kita. Okay, right, 2012 soalan 10. Graf pecutan masa manakah yang mewakili gerakan buah mangga itu? Okay, sebenarnya topik ini berkaitan dengan topik 2.8. Okay, tentang graviti. Tapi kita masih boleh belajar juga sebab kita dah tahu kan. So pecutan dia sebenarnya berapa? Pecutan graviti berapa? Lebih kurang 10 kan? Ataupun 9.8. Okay, about 9.8 kan? So nilai dia akan ubah tak? Tak akan ubah kan? Selalu dia sama kan? So nilai dia akan selalu sama, dia akan kekal. Okay, so jawapan adalah boy. Okay, dia akan kekal. Sini 9.8. Setiap saat dia akan kekal. Kekal dengan pecutan yang sama. Okay, pecutan yang sama. Mungkin lepas dia jatuh kan, dia dah jatuh ke lantai, dia akan menjadi kosong. Dia akan menjadi kosong. Menjadi kosong. Okay. Kalau untuk graf hal laju masa macam mana? Kalau pecut, graf ni macam mana?
Naik, turun ke kekal. Laju dia bertambah kan? So, dia akan naik. So, kalau soalan tukar ini kepada V, jawapan adalah A. Okay? Alright. Ini soalan 2012. Okay, soalan 2013. Ajar 2 menunjukkan satu graf hal laju masa. Kecenderungan graf mewakili pecutan. Kuantiti manakah adalah pemboleh ubah dimanipulasikan? Okay, manakah adalah MV? Okay, mana satu? Biasanya kalau untuk graf, kita tahu YX. X adalah MV. Okay, dan Y adalah RV. Okay, ini adalah biasa, graf biasa. Kecuali kita nanti akan tengok silibus. Untuk graf, kalau contohnya hukum Hooke kan. Okay. Hukum Hooke, dia punya graf adalah F lawan X. Tetapi MV adalah F. Okay, daya. Dan RV adalah pemanjangan. Okay. Ini adalah graf yang kurang biasa lah. Sebab biasa kita mesti letak X adalah MV. So, untuk graf ini, masa adalah MV. RV adalah hal laju. Okay, jawapan adalah A. Okay, jawapan adalah A. Apakah pemboleh ubah dimanakan sebenarnya? Apakah CV? CV sebenarnya adalah pecutan. Anda nampak pecutan dia sebenarnya sama. Okay, seragam. Okay. Soalan 2015. Okay, graf hal laju masa. Berapakah sasaran objek itu? Berapakah sasaran? Okay. So, carikan luas pembukaan dekat sini. Okay. Berapa luas pembukaan sini? Okay. Kalau anda lupa trapezium, pecah kepada 2. Ini segi 4, 6 darab 2 adalah 12. Segitiga ini 6 darab 4 darab 1/2 adalah 12 kan. So, jawapan adalah 24 meter. Okey, 24 meter. Formula trapezium adalah 1/2. Ini ada A, B kan. Okey, A tambah B darab C. Okey, formula untuk luas permukaan trapezium. Okey. Alright. Soalan 2016. Okey. Graf hal laju masa objek yang dijatuhkan ke dalam air. Antara berikut yang manakah betul? Okey. So, kita buat saja. Okey. So, kalau graf dia macam ini. Okey. Graf dia macam ni, apa maksud dia? Kita tahu kalau dia naik. Okey, dia naik maksudnya A positif kan. Kalau dia Q out, dia adalah negatif. Kosong. Okey, kosong. Pecutannya kosong. So, kita tengok kosong ke Q, kosong ke P, kosong ke Q. Semua ini adalah pecutan kan? Okey, semua adalah pecutan. Okey, pecutan. Pecutan. Kalau untuk QR, dia adalah hal laju seragam. Okey, dia adalah hal laju seragam. So, V dia kekal kan? Hal laju seragam. So, mana jawapan dia sebenarnya? Okey, jawapan sebenarnya adalah jawapan adalah C ke D. Okey. Jawapan adalah kalau kita cuba tengok dia punya hal laju. Okey. Hal laju dia bertambah kan? Bertambah tapi bertambah dengan semakin perlahan. Okey. Tapi dia masih bertambah. Okey, bertambah kan? So jawapan adalah C. Okey, jawapan adalah C. Okey, tetapi sebenarnya saya yakinlah soalan ini sebenarnya dia ada sedikit ralat lah. Sebab dia sepatutnya jangan guna seragam. Okay, sebenarnya dia tidak seragam. Okay, dia pecutan tidak seragam. Okay, jawapan sepatutnya adalah pecutan tidak seragam. Okay, tapi apa-apa pun ni dah lepas, ni tahun lepas tahun 2016 punya. So
anyway kita pilih yang paling betul lah. Okay, yang paling betul. Alright. Okay, so seterusnya kita tengok kepada jawab soalan 2017. Okay, macam 4 menunjukkan suatu graf halaju masa seorang penerjun selepas melompat keluar dari kapal terbang. Okay. Bahagian A, B, C, D, manakah pada graf menunjukkan momentum yang paling tinggi? Anda masih kita belum ulang kaji momentum, tapi anda tahu momentum formula dia adalah P sama dengan MV kan. So kalau halaju dia tinggi, so momentum akan tinggi kan. Kita kena tengok manakah halaju dia paling tinggi. A, B, C, D mana satu? Jawapan adalah B kan. Sebab halaju nilai dekat B adalah paling tinggi. Kalau D dia paling rendah. Okay, so A, B, C, D jawapan adalah B. Alright. Soalan 2018. Okay, so pelajar 2 menunjukkan graf bagi satu objek yang bergerak ke arah sasaran dan kembali semula ke kedudukan asal. Graf sesaran masa. So tuliskan V sini adalah positif, V adalah kosong, V adalah negatif. Okay. So untuk A ke B, apa maksud dia? Okay, objek bergerak A ke B kan. A ke B daripada 0 meter kepada 20 meter kan. Okay, 20 meter. Selepas itu, dia akan tidak bergerak selama 2 saat kan. Daripada 4 saat. Daripada 4 saat ke 8 saat. Kemudian, dia kembali ke tempat asal kan. 20 meter. Okay. C, D. C ke D. Kembali ke tempat asal 20 meter. Berapakah sasaran dia? Jawapan kosong. Okay, jawapan adalah kosong. 0 meter. Tetapi kalau jarak 20 meter tambah 20 meter, jawapan adalah 40 meter. Okay, jawapan adalah 40 meter. So, sini jawapan dia adalah kosong. Okay, 0 meter. Alright. Okay, so ini adalah bahagian A, kertas 1. Okay, untuk kertas 2 bahagian B, kita tengok soalan 2018. Okay, pelajar 9.1, ini adalah esei sebenarnya. Soalan esei dia ada bahagian B, dia ada soalan A, B, C sebagainya. Okay, so saya pilih soalan yang berkaitan dengan halaju graf gerakan halaju ataupun sasaran. So, raja menunjukkan dua sampan R dan S yang serupa dengan jisim yang sama. Sampan R didayung oleh seorang lelaki dan sampan S didayung oleh dua orang lelaki. Dalam masa 5 minit, jarak yang dilalui oleh sampan R adalah 100 meter dan jarak yang dilalui oleh sampan S adalah 200 meter. Okey. So, apakah yang dimasukkan dengan jisim? Okey, ini sebenarnya adalah soalan bab 1. Okey, apa itu jisim? Okay, jisim adalah kuantiti. Okay. Nanti kita akan tengok apakah beza jisim dengan berat. Ya. Okay, jisim adalah berapa yang saya ada. Kuantiti bahan yang terkandung dalam sesuatu jirim. Okay, kuantiti. Atau kuantiti jirim yang terkandung dalam sesuatu objek. Okay, how many you have? Okay, dia macam duit. Okay, kalau you ada RM100 dekat sini kan, you pergi ke mana-mana pun RM100. Okay, tetapi kalau berat dia akan berubah mengikut nilai pecutan. Okay, ikut kedudukan. Kalau duit ini RM100, mungkin pergi ke negara lain, tukar currency akan menjadi nilai yang lain kan. So itu adalah konsep macam berat lah. So, jisim dia adalah kuantiti jirim. Okay. Berapa yang anda ada memang kekal saja. Dia tak akan berubah.
Okay, right. Dan seterusnya, salah seorang lelaki dalam bot menjatuhkan seketul batu ke dalam air. Raja 9.2 menunjukkan graf halaju masa bagi gerakan batu itu di dalam air. Berdasarkan Raja 9.2, huraikan gerakan-gerakan batu di dalam air. Apakah gerakan itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam Raja 9.2. Okay. Okay. So, kita tengok graf ini ya. Daripada 0 saat kepada 20 saat, apa yang berlaku sebenarnya? Okay, kita tengok dia punya hal laju bertambah kan? Okay, hal laju bertambah. Bertambah tetapi lama kelamaan dia akan bertambah dengan semakin perlahan. Okay, akhirnya akan kekal pada satu hal laju ni. Contohnya mungkin 90. Okay, 90 meter per saat. Contohlah. Okay, contoh. So, dia akan bertambah hal laju, lepas tu dia lama kelamaan dia akan slow down. Okay, seperti tadi kan, graf tadi. Mula-mula dia akan tambah hal laju, tapi lama kelamaan dia akan slow down. Okay, slow down. Selepas itu, dia akan kekal. Okay, kekal hal laju dia. Okay, so kita boleh panggil A ini adalah pecutan. Okay, pecutan. Dan kemudian, dia akan mengalami niat pecutan. Okay. So, kombinasi PQ ini, dia pecut, lepas tu dia niat pecut. Okay, sebab dia punya hal laju semakin kurang. Bertambah dengan semakin perlahan. Tapi dia masih tambah. Okay. Okay. Alright, dan seterusnya A akan menjadi kosong. Okay, kenapa bila kita baling batu ke dalam air, kenapa dia punya hal laju akan berlaku macam ini? Okay. Okay, sebenarnya kalau kita tengok dalam real life, kalau saya cuba main skydive, okay, skydive. Okay, saya cuba lompat daripada Petronas Twin Tower ke bawah kan. Okay, mula-mula hal laju saya akan jadi kosong kan. Okay, lepas tu saya akan jatuhkan. Saya jatuh bebas, so saya akan mengalami free fall. So hal laju akan semakin bertambah kan. Okay, bertambah. Tetapi free fall, jatuh bebas ini adalah hanya dalam vacuum. Faham tak vacuum? Maksudnya, dia tak ada daya lain untuk bertindak ke arah saya. Kalau saya jatuhkan kertas dengan bola pada ketinggian yang sama, mereka akan jatuh dalam masa yang sama kan? Sebab pecutannya sama. Okay. Tetapi dalam real life, sebenarnya kita nampak kertas dia akan tiup ke sini, ke sana, ke sini, ke sana kan. Tapi kalau bola dia akan jatuh dengan lebih cepat kan. Itu sebab apa? Sebab rintangan udara kan. Oleh itu, ini adalah pengetahuan untuk fizik form 6. Okay, apa yang berlaku adalah apabila kita jatuh, daya rintangan juga akan bertindak ke atas kita. Okay, of course mula-mula kita punya hal laju akan semakin bertambah. Okay, bertambah. Tetapi bila hal laju semakin bertambah, daya rintangan pun akan semakin bertambah juga. Lama kelamaan kita akan mencapai satu hal laju. Hal laju di mana kita panggil hal laju ini adalah terminal velocity. Okay, terminal velocity. Dalam bahasa Inggeris Melayu saya tak pasti nama dia. Okay, terminal velocity. Maksudnya daya graviti dengan daya rintangan akan menjadi sama. Okay, bila sama, tetapi anda masih turun ke bawah kan, hal laju akan kekal sama. Okay, kekal maksudnya anda dah mencapai hal laju yang maksimum. Kembali kepada soalan batu ini, sama juga. Batu bila dia jatuh ke dalam air, of course mula-mula dia akan tambah hal laju. Okay, tambahkan hal laju. Kenapa? Sebab mengalami pecutan graviti. Okay. And then QR, kenapa hal laju dia kekal? Kerana mengalami rintangan. Rintangan mana? Rintangan daripada air. Air akan tolak. Okay, tolak batu ke atas. Oleh itu, sampai satu tahap, dia akan mencapai hal laju kekal. Okay, itu adalah konsep tentang terminal velocity. Okay, terminal velocity. Okay, macam mana nak jawab Okay, saya tuliskan jawapan dekat sini. 4 poin kan? Okay, so macam kita nak jawab. 2 poin untuk jawab ini. 2 poin untuk jawab ini.
So 2 markah, 2 markah. Okay, untuk PQ kita jawabkan apa yang berlaku sebenarnya. Okay, first, okay, PQ kita payah tulis panjang essay. Sebenarnya anda tulis point form sebenarnya semua pun boleh. Okay, PQ mengalami peningkatan hal laju. Okay, okay, kenapa? Okay, kenapa? Sebab gravity. Okay, sebab batu mengalami pecutan graviti apabila dibaling ke dalam pat air. Okay, dalam air. Okay, 2 markah. Okay, selepas itu untuk QR. QR mengalami hal laju seragam. Okay, atau kekal ataupun dimalahkan. Kenapa? Sebab batu mencapai hal laju maksimum apabila daya graviti sama dengan daya rintangan air. Okay, daya rintangan air. Okay. So biasanya 1 poin 1 markah. So anda nampak 4 poin maksudnya ada 4 ayat anda kena tulis. Okay. So ini adalah jawapan. Okay. Okay, boleh saya teruskan. So ini adalah soalan pasir yang telah saya cari dari 2011 hingga 2018. Okay. Memang sikit untuk soalan kertas 2. Tetapi tak apa sebab anda boleh cuba lagi latihan yang saya sediakan, okay, yang di bawah. Sebenarnya latihan bawah ni adalah lebih kepada kertas 2, okay, paper 2. Nanti bila ada peluang saya akan terangkan paper 3. Okay, paper 3. Alright. Okay, saya padam. Okay. Alright. Untuk soalan seterusnya, okay, soalan yang ini sebenarnya saya keluar dalam soalan ujian bagi Form 4 tahun ini. Okay, ujian sumatif 1. Dan juga soalan ini saya rasa pelajar Form 5 pun pernah jumpa kan. Okay, pelajar Form 5 sekolah Taman Desa Jaya. Okay. So, boleh cuba. Nanti saya boleh sharekan jawapan. Okay, saya nak terangkan last okay, untuk essay. Okay, soalan 3 ini anda nampak sebenarnya dia adalah soalan penuh untuk bahagian B. Okay, soalan penuh untuk bahagian B daripada soalan MISM lah. Okay, 2017. So, Raja 9.1 menunjukkan Raja pula. Okay, Raja 9.1 menunjukkan graf hal laju masa bagi bas A dan bas B yang membuat perjalanan dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang. Kedua-dua bas bertolak pada masa yang sama. Okay, so ini adalah graf lah. Okay, graf dia. Okay, so apakah masuk hal laju? Okay, saya rasa boleh jawab kan? Okay, and then, okay, so untuk soalan 2, okay, kita tinggal 5 minit kan. Saya tak akan cuba bincang semualah. Okay, saya cuma nak highlight saja. Okay, tengok markah ini 5 markah kan. Okay, 5 markah maksudnya anda kena ada 5 jawapan. Okay, 5 jawapan. Cuba highlight kan apa yang diminta oleh soalan. Merujuk kepada Raja 9.1. Pertama, bandingkan hal laju bas A dan bas B. Okay, so first bandingkan hal laju. Kedua, bandingkan keseluruhan graf. Okay, kedua. Dan ketiga, bandingkan ruas. Okay, so ada 3 jawapan dah.
1, 2, 3. So bila kita bandingkan, kita guna keyword lebih atau kurang. Contohnya halaju bas A lebih tinggi daripada halaju bas B. Okay, contohnya. Keseluruhan graf bas A lebih tinggi daripada keseluruhan graf bas B. Okay, contohnya. So tuliskan jawapan. Kemudian nyatakan hubungan di antara halaju dan pecutan. So ini adalah 4. Jawapan 4 kena jawab. Okay. Bila jawab hubungan, kalau soalan paper 2, okay, anda boleh guna perkataan jika maka. Okay, jika maka. Jika macam-macam, maka macam-macam. Atau semakin macam-macam, semakin macam-macam. Okay. Contohnya, semakin banyak saya makan, semakin gemuk berat saya. Contoh, jika saya makan dengan banyak, maka berat saya akan bertambah. Itu adalah hubungan. Okay. Kalau anda nak tulis berkata langsung, berkata terus pun boleh sebenarnya. Tapi tak payah. Dalam paper tu tak payah tulis. Hanya untuk graf. Kalau kita ada graf dalam paper 3, kita akan gunakan keyword seperti berkata langsung, berkata terus, berkata songsang. Okay. So soalan 4 kena jawab. Dan akhir sekali, didaksikan jenis gerakan bagi 2 jam terakhir perjalanan. Okay. So maksudnya conclusion. Apakah jawapan? Okay. So jenis gerakan, apa jenis gerakan ini sebenarnya? Okay. Halaju seragam. Itu saja. Okay. Halaju seragam. Okay. Itu adalah jawapan. Okay. So 5 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh cuba buat. Nanti saya akan share jawapan. Okay. And then soalan B pun boleh cuba. Okay. Soalan B 4 markah. Sini tak tulis. Tapi dia 4 markah. Okay. 4 markah. So cuba kira lah. Jelaskan jenis gerakan. Okay. Pelajar, you kena ada habit. Tolong highlightkan. Okay. Soalan minta you buat apa, highlightkan. Okay. First saya kena jawab. Jenis gerakan. Kalau daripada 0 jam ke 3 jam. Okay. 3 jam pertama. Macam mana saya punya gerakan. Anda dapat kan? Sesalah masa kan? So V positif. V negatif. V kosong. Tengok. So 3 jam pertama kereta kan ke basikal. Tak kisahlah. Kereta ni kereta bergerak dengan halaju seragam sehingga mencapai sesaran 120 km. And then dah 1 markah. 2 jam kemudian kereta kekal bergun. Dah 2 markah. 3 jam kemudian kereta patah balik dengan halaju seragam sehingga selama 3 jam contohnya. Okay. So dalam soalan ni sebutkan masa, berapa jam, berapa masa dia. Sebutkan jenis dia. Okay. Pecut, halaju seragam, bergun. Okay, jenis gerakan. Okay. Kalau anda nak sebut dengan tentang sesaran pun boleh. Okay. Sampai mencapai 120 km pun boleh. Okay. Berapakah jumlah sesaran? Jawapan adalah 0 meter kan. Okay. Okay, last kali. Ada 1 minit lah. Okay. Soalan C ini adalah 10 markah. Okay, anda nampak kan? Anda dikehendaki untuk mengubah suai reka bentuk dalam darjah 93 supaya basikal itu boleh digunakan dalam mountain bike challenge. Nyatakan dan terangkan pengubah suaian berdasarkan aspek berikut. Okay. Kita nak modify basikal ini berdasarkan 4 aspek ini. Okay. Pertama, sistem untuk membantu pendakian. Kedua, bahan untuk rangka. Ketiga, tayar dia macam mana. Dan keempat, lain-lain. Okay. So basikal kalau saya nak mendaki gunung, macam mana saya nak modify? Of course saya nak masuk pertandingan kan, saya kena cepat kan. Saya kena ada gear yang cepat kan. Dan juga saya kena ada rangka yang tahan. Okay, rangka yang tahan supaya dia kuat. Okay, dia boleh tahan lama. Okay.
Dan saya mau rangka yang ringan juga kan. Takkanlah dia berat, nanti susah nak mendaki gunung kan. Dan tayar dia macam mana? Takkanlah licin. Betul tak? So semua ni sebenarnya bergantung kepada kita punya logic thinking. Lain-lain contohnya apa lagi? Kalau dia punya mountain bike challenge, dia berjalan selama 24 jam. Okay, bila waktu malam macam mana? Kita boleh pasang lampu kan? Okay, so ini adalah soalan kita selalu panggil soalan esei. Bila kita sebut esei, bukannya kita nak buat karangan, bukan. Kalau soalan esei, kita terus buat jadual. Okay, buatkan jadual supaya senang untuk ditanda oleh cikgu. Kita akan buat 2 kolom. Pertama, kita akan tuliskan aspek. Okay, aspek. Ikut ini, aspek. Okay, aspek. Ataupun modifikasi. Dan kedua, kita akan tuliskan sebab. Okay, sebab. Kenapa? Kenapa anda cakap macam ni? Kenapa anda cakap tayar kena berbunga? Sebab apa? Tuliskan. Kenapa anda cakap nak pasang lampu? Tuliskan. So, ini adalah tentang esei modifikasi. Okay, so jawapan anda tengok 10 markah kan? Anda mesti ada 5 aspek. Okay, 5 aspek dan 5 sebab. Okay, so contohnya kita nampak sini ada 4 kan? 4 aspek kan? That means dekat sini kita kena tambah 2 aspek lagi. Okay, sistem dia macam mana, bahan dia macam mana, tayar dia macam mana, apa aspek lain yang kita boleh tambah. Setiap aspek tolong senaraikan ataupun tolong lampirkan apakah sebab kenapa kita nak pilih aspek macam ni. Okay, saya tunjukkan jawapan. Okay, untuk senang, saya tunjukkan jawapan dia. Okay, okay, sekejap ya. Saya carikan MRSM. Okay. Okay, tolong sabar, ada berapa minit lagi ya. Okay, jawapan dia saya tunjukkan. Okay. Okay, bukan ini ya. Ya. Okay, so tengok banyak soalan paper tu dah esei kan. Nanti saya share bila kita dah habis bincang bab 2. Okay, right. Mana Pasika? Pasika saya mana? Pasika. Okay, semalam jawapan itu adalah starting block Okay, blok mula. Okay, blok mula Okay, mana tolong saya. Ini motorcycle. Okay, yang ni kan. Okay, right. Jawapannya macam ni. So pertama, untuk modifikasi kita ada gear. Kenapa kita nak letak gear? Supaya mudah kayuh Pasika tanpa kira cerun. Kita boleh adjust kita punya gear kan, supaya kita tahu okey sekarang nak naik bukit, so kita kena tukar gear supaya lebih mudah untuk mendaki kan. Kedua, kalau rangka kita kena bahan yang kuat. Kalau anda tak pasti apakah jenis bahan, tak apa. Okey, tapi tuliskan apakah ciri-ciri itu. Okey, ciri-ciri. Okey, bahan rangka kuat dan ringan, contohnya tidak mudah pecah. Okay, kalau jatuh tak akan pecah kan. Okay. Takkanlah nanti anda tebang Pasika, nanti dah hancur. Tak kan. Okay. Ringan. Kenapa ringan? Supaya mudah panjat bukit. Okay. Tayar berbunga, lebih cengkaman bila brake. Okay. Tayar yang lebar, supaya lebih stabil. Okay. Contohnya. Ada suspension. Okay. Suspension ini untuk serap hentakan. Supaya kita kurangkan kesan getaran. Okay, pastikan dia ada suspension Macam kita punya kereta pun sama. Takkanlah nanti kita lepas naik satu bump kan, satu bump dia akan goyang kan, kita punya kereta akan getar kan. Takkan nanti kita punya kereta getar atas bawah sampai kita pening kan. So dia akan serap hentakan. Okay, pasangkan lampu supaya terang pada waktu malam. So tuliskan 5 jawapan modifikasi dan 5 sebab saja. Dan dapat 10 markah.
Okay, senang saja kan? Tak payah tulis esei yang panjang. Itu adalah cara kita nak menjawab soalan modifikasi. Okay. Alright, so saya berhenti dekat sini. Kalau ada soalan lagi boleh tanya saya ataupun boleh share dalam Google, boleh tanya dalam Google Classroom supaya saya boleh jawab. Saya harap untuk hari ini, kongsian hari ini anda dapat fahamlah jenis-jenis bentuk ini supaya next time bila anda nampak soalan macam ni anda tak akan keliru, anda akan confident. Okay, so bolehlah anda cuba buat soalan untuk 2 poin soalan macam ini sebagai permulaan, soalan basic. Okay, berapakah sasaran semua ini? And then barulah anda boleh cuba buat soalan pasir. Okay, pasir yang kita belum bincang. Itu sahaja daripada hari ini dan saya mengucapkan selamat buka puasa nanti untuk pelajar Islam. Untuk pelajar-pelajar lain selamat bercuti untuk esok. Okay, kerana Ramadan, bukan Ramadan, kerana hari bekerja dan kita ada long weekend. Alright. Okay, that's it for today. See you next week and bye-bye.